Uh, Seperti biasa, saya nak buka. Jadi hari ini kita akan sambung ada sikit lagi gas tu, kemudian saya akan masuk liquid, akan masuk solid. Liquid dengan solid boleh buat laju-laju sebab sebab apa? Sebab dia melibatkan bacaan sajalah. Ya, kalau kamu baca, kamu boleh hafal, bolehlah jawab. Alright. Macam biasa saya akan share. Nampak begitu Nampak tak? Nampak. Alright. Jadi semalam kita dah sampai kat soalan nombor ni. C tu belum lagi. Ni ada dah ni. Okay, ada. Alright, yang ni pula. Kemudian yang C tu compare the behavior of gas at high and low pressure. Jadi seperti yang tertera kat sini kan. Kalau untuk dia behave ideally, dia mesti low pressure, high temperature. Okay. Ingat tu, high temperature, low pressure. Jangan terbalik. Kemudian kat soalan C, dia tanya compare the behavior at high and low pressure. Jadi kalau high pressure, kalau yang high pressure ni, sudah tentu dia not behave ideally lah. Not behave ideally. Okay. Kenapa? Sebab dekat high pressure ni, intermolecular attractive forces and molecular size no more negligible. Okay. Tu sebab dia lah. Kalau tanya kan, kenapa at high pressure gas not behave ideally? Okay. Sebab high pressure ni merujuk kepada kalau kita ada yang gas yang macam ni, kita ada ombuh macam ni. Okay, ni dalam ni adalah gas, let's say oxygen lah. Ini low pressure lah kita kata kan. High pressure tu macam ni. Okay, kita tekan ombuh ni ke bawah. Macam tu. Okay, ni kita tekan ombuh ni ke bawah. Jadi sekarang ni oksigen ni duduk dalam ni, tengok dia punya volume dia dah rendah, menyebabkan gas-gas ini terhimpit antara satu sama lain, mendekati antara sama lain. Dan apa ni, molekul-molekul of gas dia mendekati antara sama lain. Because of that, intermolecular forces and molecular size can no more negligible. Tak boleh lagi kita nak abaikan negligible. Okay, kita dah tak boleh nak abaikan dah. Kadang sempit tu size gas nak dibandingkan dengan size ruang tu pun dah perbezaannya agak tak ketara dah. Kalau yang ni dia punya size dia besar, jadi perbandingan ini adalah seperti duit RM100. Oh, dari sini RM100 dengan 1 sen. Ini perbandingan duit RM1 dengan 1 sen. 1 sen. Okey. Ni RM1 1 sen, ni RM100 1 sen. RM100 dengan 1 sen, kita mengabaikanlah duit 1 sen tu. Tapi kalau RM1 dengan 1 sen, kita consider yes.
wujud rupanya satu scene itu. Kemudian at a low pressure, kan, soalan C ni ada dua, high pressure, satu low pressure. Kita kata behave ideally lah. Low pressure maksud dia volume dia besar, jadi size of molecule can be neglected, kan. Dan intermolecular force tu sebab saya besar, dia boleh jarak antara molekul-molekul tu jauh. Jadi kita kata tidak ada lah intermolecular force tu, sebab dia boleh berada pada kedudukan yang tu. Okey, habis bab tu. Kemudian kita pergi kepada nombor 11. Nombor 11 ya. Oh, tak boleh dah. Okey. Nombor 11. A group of matriculation students carry out an experiment to determine the relative molecular mass of gas. The table show the result obtained from the experiment conducted at 25 degrees Celsius. By plotting an appropriate graph, determine the molar mass of gas Z. Kita diberikan pressure kat situ, kita diberikan density. Okay, density in gram per liter. Jadi sudah tentu kamu kena menggunakan PV equal RT lah. Kalau kamu tengok dalam graf ni memang PV equal RT. Tapi kat sini kita ada density kat situ, dan density kat situ sebenarnya kita boleh derive from this equation, iaitu mole, number of mole adalah mass over volume, kan, mass over volume. Jadi kalau kita bawa V ni ke sini, bawa ke sini, dia akan jadi M over V. M over V itu adalah density. Jadi dia akan jadi PV M ni M over, kenapa jadi macam ni? Sekejap. Ini MR, molar mass. Okay. Jadi kita bawa V ni kat sini, dia akan jadi macam ni. P over MV MR RT, kan. Dan kalau kita ringkaskan lagi, dia akan jadi P rho RT over, tak lebih bawah boleh. Macam tu. MR macam ni ya. Okey. Dan sekarang ni kalau kita tengok daripada graf tersebut, daripada table, kita akan plot pressure versus density. Ini sebagai Y, ini sebagai paksi Y, ini rho ini sebagai paksi X. RT semua ni adalah dia punya kecerunan dia, iaitu M, kan. Kita nak sesuaikan dengan Y equal to MX plus C lah. Kat sini tak ada C, mana dia? Yang ni sama dengan kosong. Ini sama dengan kosong lah. Okay, this is paksi Y, this is paksi X. Sebagai rho, M ialah dia punya kecerunan dia. Dan kecerunan ni sama dengan yang ni. Sama dengan RT, yang mana nanti kita boleh carilah dia punya MR dia. Kita boleh cari dia punya MR dia apabila nanti kita dapat nilai M dia, okey, melalui kaedah graf. Okey, jadi kena plot graf. Pertama, kena ambil kita graf lah. Kena ambil kita graf. Lepas tu, kita pun plot. Okey, contohnya macam ni. Okey ya. Ini paksi, okay. Ini paksi Y, ini paksi X. Paksi Y kita ni adalah pressure P di dalam ATM. Dia dah bagilah di dalam ATM. Ini pula adalah rho, density, di dalam gram per liter. Gram per liter. Dan kalau kita ambil nilai-nilai itu 0.2, 0.6, 0.5, 1.24, dan kalau kita plotkan graf dia, nanti kamu akan dapat satu graf garis lurus. Okey, lebih kurang macam ni katakan.
Terputus pula. Best juga pakai benda ni. Buat color lain lah. Color ni best kat ni. Okay. Background je ni. Color pula dah. Okay, macam tu. Kemudian apabila kita cari keturunan lah kan, kita nak cari keturunan. Lepas tu betul-betul dia tak ada. Ni boleh buat apa lah ni. Bagus kat ni. Ni apa pula? Ni apa pula ni? Best lah main benda ni. Terus ada garisan tu? Dah ada garisan kat sini. Apa ni? Ni, shit. Alright, lepas tu kita carilah dia punya keturunan. Keturunan kan tahu kan, ambil satu titik kat sini. Ni dah tak ada garisan, tak lurus dah lah. Ambil je tu. Okay, kat sini kan. Sudah tak ada garisan, bolehlah ambil garisan lain lah. Tak lawa lah. Bila lagi nak memainkan benda ni. Okay, kemudian kita pun ambil keturunan. Tahu kan kira keturunan tu? Ambil nilai Y1, Y2, tolak. Allah, ada pula dah. Okay. Ambil Y1, tolak Y. Ni, okay. Ni pun saya nak pakai garis juga lah. Garis mana? Garis ni lah. Kita cari keturunan tu, ambil satu kat sini katakan. Kemudian kita teruskan lagi, ambil satu lagi kat sini. Okay, kita pun carilah dia punya keturunan dia. Yang benar ni. What is this? Okay, ambil buang lah. Ni garis. Ni garis. Okay, cari keturunan kan. Jangan lupa dah kan. Iaitu ini Y1 dia. Katakan ni Y2 lah. Ni Y1. Ini X2. X1. Okay. Bila kamu dapat keturunan itu katakan M nilai dia. M lah. Okay. Dan M itu bersamaan dengan RT over MR. Jadi boleh carilah MR dia. Cuma kita kena memilih R kan. Macam biasa kita kena memilih R. Untuk memilih R, saya cadangkan kita gunakan M ni kita dapat melalui kaedah graf. Saya cadangkan kamu gunakan 00820. Memang kena guna tu. Sebab dia kat sini kita tengok dia punya volume dia in liter. Nampak tu, gram per liter. Yang duduk dalam density. Kemudian kita lihat dia punya pressure dia ATM. Jadi memang kena guna 00820. T dia memang kena guna Kelvin dan T dia bagi kat situ 25 campur 273 and then bahagi dengan MR. Satu je unknown yang kita tak tahu. Dapatlah cari MR tu. M kita dapat melalui kaedah graf. Jadi itulah kaedah graf yang digunakan untuk mengira molar mass. Okay. Okay, kita dah habis dah bab gas. Kita nak pergi kepada liquid pula lah. Okay, ada apa soalan nak tentang bab gas ni? Tak ada kan? Okay, kita tengok liquid. Liquid ni dia banyak pembacaan lah. Jadi saya boleh pergi dengan laju. State the measurable physical properties of a liquid that correspond to each of the following. Its ability to flow. Jawapan dia adalah ability to flow adalah viscosity. Senang saja. Ini adalah viscosity. The temperature at which its vapor pressure equal to the pressure of
the surface of the liquid. Jawapan dia adalah boiling point. Ini adalah boiling point. Yang pengenapa boiling point. The temperature at which the vapor pressure, apabila kita memasak air kan, air tu akan menggelegak, mula dia bila dia menggelegak tu, dia punya vapor pressure dia sebenarnya sama dengan surface of the liquid pressure on the surface. Kalau suhu bilik lah. Kalau pressure 180 lah. The properties of responsible for the formation of meniscus. Ini adalah surface tension. Bila kamu ambil bacaan, ni adalah surface tension. Apabila kamu ambil bacaan dalam buret, kan, ada meniscus ni tu. Itu adalah disebabkan oleh surface tension. Okay, habis. 2. Okay ke? Alright. What do you understand by the term boiling point? The boiling point of a liquid increase with increasing intermolecular attractive forces. Explain the statement. Ni pun semua bacaan lah. Ya. Ada apa-apa? Ada apa-apa nak ditanya? Tengok macam ada yang nak tanya? Ada tak? Tak ada. Okay. What do you understand by the term boiling point? Boiling point, bila kamu dapat soalan macam ni, kita jawab kan? Jawab lah. The boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid is equal to the external atmospheric pressure. Itu sebenarnya adalah definition pun. Sama, itulah definition of boiling point. Okay? Temperature at which the vapor pressure of a liquid tu, dia punya vapor pressure dia equal to the to the external atmospheric pressure. And at this state, the liquid exists in equilibrium with the gas. Okay? Liquid exists in equilibrium with the gas. Alright, B pula. The boiling point of a liquid increase with increasing intermolecular attractive forces. Explain the statement. Yang ni selalunya kita akan bandingkan dua jenis liquid, kan? Satu liquid yang intermolecular force dia kuat, satu yang liquid yang intermolecular force dia tak kuat. Kita akan dapati liquid yang mempunyai intermolecular attractive forces yang kuat itu boiling point dia pun tinggi. Jadi dia sudah explain lah. Jadi if ni sekali, okay. Jadi kenapa begitu? Jadi ini jawapan dia. Malah tulis panjang. Kalau pengiraan tak apa. The boiling point of liquid increase. Kenapa? The intermolecular attractive forces are strong. Okay. If, apa tulis sikit lah. Kena tulis kan? If, saya tulis ringkas lah IMF ya. Intermolecular force. Okay. Strong. Okay, kalau strong kan, it takes a lot of energy. Okay, it will take a lot of energy to free the molecule. Okay, the molecule from the liquid phase. Liquid phase, okay, gitu. Consequently, the liquid has low vapor pressure. Okay, low vapor pressure and high boiling point. BP ya. Okay, BP the boiling point. Bukan British Petroleum. Okay.
Jadi apa kita akan kaitkan dengan tiga benda lah kalau melibatkan IMF uh, dengan vapor pressure, low vapor pressure and high boiling point. Okay. Strong. Okay. Kalau IMF strong, ni senang ni. IMF strong, dia memerlukan lot of energy. Satu lagi, lot of energy. And kalau intermolecular force kuat, liquid tersebut punya intermolecular force yang kuat, dia perlukan a lot of energy untuk free, untuk mengatasi lah, to intercome intermolecular force, perlukan banyak tenaga. Sebab dia kuat, lot of energy is needed to overcome the intermolecular force for molecule to um, change from liquid phase to vapor phase. Okay. Jadi tak banyak nanti molekul yang boleh jadi vapor. Sebab tu dia low vapor pressure tu. The liquid has low vapor pressure. Kalau low vapor pressure, kalau kita tengok balik daripada definition kata boiling point temperature at which the vapor pressure equal to the external pressure. Jadi untuk cecair tersebut nak equal dengan atmospheric pressure, memerlukan energi yang banyak lah sebab vapor pressure dia low. Jadi high boiling point. Okay. Okay, number three, distinguish between evaporation and boiling. Use the kinetic molecular theory to explain the dependence of rate of vaporization on temperature. Okay. Evaporation and boiling ni apa beza dia? Evaporation is a process by which molecule at the surface of the liquid escape and turn into gas at any temperature. Okay. Dia berlaku pada sebarang suhu below boiling point. Okay. Itu adalah evaporation. Okay. Boleh ke? Boiling point pula, the vapor pressure equal to external pressure yang tadi lah. Definition yang tadi. Jadi kalau soalan yang macam ni keluar, dan yang bestnya kamu nanti cuma soalan objektif, jadi kamu boleh baca, tengok, boleh nampak. Okay, evaporation apa? Evaporation process by which molecule at the surface, dia berlaku pada surface saja, surface of a liquid escape turn into gas phase at temperature below boiling point. Itu adalah evaporation. Boiling pula yang tadi tu. Boiling point pula dia berlaku pada semua. Dia berlaku pada surface, berlaku pada inner, dan dia berlaku pada semua lah. Itu adalah boiling point. Okay, and boiling point, the vapor pressure equal to external pressure. Macam tadi tu kita kata tadi, external pressure, dan dia berlaku pada keseluruhan liquid. Okay, itu perbezaan evaporation and boiling. And then use the kinetic theory to explain the dependence of rate of vaporization on temperature. Okay. Kat sini kita nak tengok this one. Oops. Okay, dependence of rate dengan vaporization on temperature. Maksud dia, apabila kita increase temperature, kita akan dapati rate of vaporization akan meningkat. Jadi kat sini dia suruh explain lah. Dia suruh explain. Dan ini memang kita biasa menghadapi lah kan. Kalau kita ada satu air yang kita letak dalam gelas, letak dalam bilik, sama amount dia, satu lagi gelas juga yang sama amount dia, letak kat luar dekat panas mentari kan. Kita akan dapati yang di luar tu, dekat matahari tu, dia senang jemur baju lah. Sekarang ni musim hujan basuh baju apa semua.
Kan kita nak keringkan baju tu, kita jemur dia di tengah panas. Satu lagi kita jemur dalam rumah. Kita akan dapati yang di luar rumah tu akan cepat kering lah sebab dia akan evaporate more. Kan? Dia tak mendidih lah. Tak mendidih. Kalau mendidih habis punya baju. Jadi kita dapati bahawa pada suhu yang lebih tinggi kat luar, kita jemur dengan panas tu, suhu dia lebih tinggi, dia akan cepat kering sebab air-air yang ada kat baju tu akan evaporate semua. Jadi bagaimana menurut teori, dia nak ikut teori kinetik. Okay? Teori kinetik. Okay. Ini jawapan dia. As the temperature increase, the average kinetic energy of molecule increase. Yang ni memang kita dah tahu dulu. Daripada dulu kita akan kata macam ni kan. Kalau temperature increase, dan ini kita tahu average kinetic energy, saya gunakan KE lah. King Edward. Bukan King Edward. Average kinetic energy juga akan increase. Okay. Jadi, apabila average kinetic energy increase, nanti kan akan fraction of molecule has enough energy to overcome attraction of neighboring molecule pun akan increase juga. Mana nak cerita? Macam ni lah. Kita kata macam ni. Greater fraction. Dalam banyak-banyak tu akan banyak nanti molekul tenaga kinetik. Greater fraction of molecule has enough kinetic energy ataupun kinetic energy lah to overcome attraction ataupun attractive forces between molecule. Force between molecule. Bila dia dapat mengatasi between molecule tu, dia akan escape lah. It will escape into the vapor phase. Okay. Bila kita increase temperature, average kinetic energy akan increase. Greater fraction of molecule has enough energy to overcome attractive force between molecule. It will, it pun jadi apa? Elok sikit. Nanti apa ingat ATH ke apa? Okay, it will escape into vapor phase. Okay. Jadi sebab itulah berbanding dengan yang pada suhu yang rendah, tak banyak molekul yang boleh escape into vapor phase. Tapi yang pada suhu yang lebih tinggi, lebih banyak yang akan hence the rate of reaction increase. Sekali kita kata. Okay. The rate of reaction increase. Okay, jadi macam itulah. Habis dah ni, kita masuk solid pula. Bab ni dia banyak bacaan saja. Kamu baca, boleh jawab lah. Okay. Kita pergi kepada solid pula. Explain the following process
In term of phase change and molecular motion, apa maksud freezing, melting, sublimation, deposition, ini hampa kena baca lah, kena baca dan hafal. Sebab ni kamu tengok, baca lah. Kata lain kan. Okay, saya cuma sekali lalu seperti angin yang berlalu lah. Freezing ni apa? Freezing ialah liquid change to solid phase. Freeze kan? Daripada liquid kepada solid phase. Okay, explain. Okay, dia sudah explain. When the temperature decreases steadily, okay, bila kita drop dia punya temperature, seolah-olah macam kita ambil air tu, kita letak dalam peti ais yang beratas kali tu. When the temperature decreases steadily, kinetic energy of liquid molecule also will decrease, kan? Bila sejuk, kinetic energy pun akan decrease. The particle moves closer to each other. Okay, jadi dia akan move closer to each other. And interparticle forces become stronger and significant. Tarikan antara interparticle tu makin kuat. Kat sini dia guna istilah interparticle. Jadi dia boleh jadi atom, dia boleh jadi ion, dia boleh jadi molekul. Jadi kita guna istilah particle. Okay. The particle move closer to each other and interparticle forces become stronger and significant. The particle change to orderly arrangement of solid. Jadi rapat-rapat, jadi dia jadilah solid. Ni macam 3 tempat dia 5 juga. Melting adalah solid change to liquid. Jadi macam mana dia boleh jadi macam tu? When a solid absorb heat, ketua air daripada peti air yang duduk belah atas tu, kita ambil, kita letak di kat luar lah, kat luar, tak dalam bekas, kat luar. Jadi daripada suhu yang sejuk dalam peti air tu, let's say dalam peti air tu negatif 5 degree Celsius, kita letak kat luar suhu bilik 25 degree Celsius. Daripada sejuk kepada suhu yang tinggi lah. Jadi air tadi tu, air ni di rumah ni, dia akan absorb heat sebab dia sejuk. Kita letakkan tempat yang panas kan, panas lah perbandingan dia tu, daripada negatif 5 ke 25 degree Celsius. Jadi solid tadi dia akan absorb heat. Okay, dia akan absorb heat. Particle akan vibrate faster. Tadi tu dalam dalam keadaan solid, dia duduk rapat-rapat kan. Dia punya pergerakan dah terhad kepada getaran saja, vibration saja kan. Jadi partikel akan vibrate faster. Tadi dia vibrate pun slow-slow lah, sejuk, tiba-tiba dia absorb heat, dia akan vibrate faster, and then when the kinetic energy of the particle is strong enough to overcome the attractive forces, bila suruh dia ngomong, dia vibrate, lepas tu nanti mula dia nak pusing kan. Di dalam partikel ni dia ada 3 jenis pergerakan: vibration, spinning, dengan moving, dia boleh bergerak kan. When the kinetic energy of the particle is strong enough to overcome the attractive forces, particle move freely and no longer confined to fixed position. Convert to liquid. Okay. Dan dia pun jadi cecair lah. So dia boleh move freely. Jadi dia tidak confined to fixed position. Sebab itu cecair dia mengambil bentuk bekas. Okay. Sublimation pula. Solid to vapor phase. Daripada solid terus jadi gas, terus jadi vapor. Itulah sublimation. Macam mana ini terjadi? When the solid absorb a large amount of heat, dia dipanaskan dalam keadaan yang ekstrim lah, dalam keadaan yang sangat cepat. Kinetic energy increase rapidly. Dia akan absorb a large amount of heat. Yang tadi tu dia absorb sikit-sikit, dia dah menyusun dan menjadi cecair. The particle vibrate vigorously. Dia punya keyword dia vigorously, and overcome the strong interparticle forces in solid. Therefore, the solid will change to the disorder arrangement of gas.
Jadi dia terus jadi gas lah. Sebab dia absorb large amount. Kadang-kadang memang sifatnya begitu. Ada juga um, molekul yang dia memang sifatnya menyerap dalam amount yang besar. Jadi dia terus daripada solid tu dia terus jadi gas. Dia tak jadi cecair. Tak ikut yang macam kita biasa tengok. Okay. Dan kita ada deposition. Deposition vapor tu solid. Daripada vapor terus jadi solid. Dia tak jadi cair kan. Jadi vapor daripada gas macam mana daripada jadi solid, the temperature drop drastically. Dia mula dalam keadaan gas ni, dalam keadaan vapor. Tiba-tiba suhu menurun dengan sangat mendadak. The temperature drop drastically. Ataupun ini kita panggil the gas is super cool kan. Kinetic energy of gas particle decrease abruptly dengan sangat cepat kan. Dia punya kehilangan tenaga tu. Particle move very close to each other. Akan rapat-rapat to each other semua. And then attraction becomes stronger and significant. And the particle directly change to the orderly arrangement of solid. Okay. Jadi itulah yang akan berlaku. Ada 4. Freezing, melting, sublimation, deposition. Right. Boleh ke? Dengar celoteh ni. Number 2. Differentiate between amorphous and crystalline solid. Okay, yang tu pun kamu baca saja. Secara amnya, amorphous ni ialah dia non-crystalline solid. Crystalline adalah crystalline solid lah. Amorphous ni dia no well-defined ordered structure. Ataupun kita panggil structure dalam dia tu random structure. Manakala bagi crystalline pula contain regular repeated arrangement of particle ordered ataupun ordered structure. Dia structure dia tersusun elok. Tersusun dengan elok. Amorphous no definite melting point. Melting occur over a range over a temperature range. Dia tidak ada melting point now. Di dalam range dia melting point. Crystalline dia ada sharp melting point. And then amorphous juga kalau kita pecahkan dia akan shatter irregularly. Dengan amorphous ni senang kita nak tahu macam kaca lah, macam kaca. Crystalline ni dia akan shatter to crystalline shape pieces. Bila dia pecah pun dia ada sebab dia kan ordered structure. Dia pecah pun dia punya shatter in a shape yang sama semua. Okay, itu beza dia. Senang nak ingat amorphous ni berserabut. Berserabut lah. Random structure dia berserabut, tak ada melting point ke boiling point itu dalam range, dia tak sharp. Bila dia pecah, shape dia macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, kecil. Crystalline ni contoh dia ada garam lah, garam dia ada sharp melting point. Structure dia memang order. Okay. Number 3, give an example for each of the following crystalline solid. Metallic. Apakah example of crystalline solid? Metallic ni kamu dah belajar sebelum ni. Semua jenis metal lah. Dia akan mempunyai crystalline solid yang jenis metallic. Sodium, potassium, iron, semua lah. Semua itu adalah metallic. Untuk ionic, apabila metal dengan non-metal membentuk ikatan ionic, jadi dia akan memberikan crystalline solid. Sodium chloride, magnesium chloride, potassium bromide, semualah yang ionic. Okay. Molecular covalent. Molecular covalent contohnya ialah tengok tu, molecular covalent. Semua yang
kita panggil simple covalent structure. Contoh air H2O kan. H2O kan boleh juga membentuk solid. Itu adalah simple covalent. Carbon dioxide yang kita bekukan carbon dioxide yang solid, dia akan membentuk molekular covalent. Apa-apa lah. Klorin ke yang kita jadikan dia solid. Giant covalent banyak tak banyak sangat. Diamond sebagai contoh dia, diamond itulah contoh yang popular sebagai giant covalent structure. Okey, habis dah. Dah habis dah. Kemudian untuk phase diagram, saya dah sediakan satu video yang memang saya buat video khas untuk phase diagram ni. Nanti saya akan bagilah kepada kamu. Memang saya ambil daripada tutorial ni dan saya menjawab dia. Jadi kita boleh tengok di situ ya, phase diagram. Okey, ada soalan tak? Ada soalan setakat ni? Kita tengok objective question sikit lah. Okay, tengok objective question. Nak buka mana? Buka sini ya. Tengok objective question, kita ada bab gas. Sebab nanti kamu dalam exam, seperti yang kamu tahu, ialah objective question. Alright. Tengok objective question . Ada orang tak ni? Halo. Ada orang? Okey, ada orang. Dia cakap seorang payah. Tengok nama one. 5.1 gas. Which of the following is not correct for an ideal gas? Okay, yang mana? Macam ni lah lebih kurang nanti dalam exam. Kamu akan dapat soalan macam ni ya. Which of the following is not? Tengok yang tak betul. Jadi yang betul kita biar. A, the average kinetic energy of gas increase with temperature. Betul tak? Kita increase temperature, kinetic energy akan meningkat. Betul tak? Betul lah. Kita dah tengok banyak yang ni. B, the force of repulsion between molecule is proportional to the distance between them. The force of repulsion between molecule is proportional to the distance. Ni repulsion tau. Sebab force ni dia ada dua. Satu attractive, satu repulsive. Ada dua. Attractive, bila dia main duduk dekat, akan ada attractive. Tapi kalau dia sangat rapat, dia akan bertolak balik. Tak boleh rapat sangat sebab molekul kan dia ada elektron tu sama charge, dia akan tolak balik. Jadi soalan kat sini, the force of repulsion between molecule proportional, berkadar terus dengan distance. Jarak dia. Adakah dia berkadar terus? Kuat dia tolak kalau jarak dia jauh. Adakah begitu? Fikirkanlah. Okay, C. Gas molecule have mass but their volume is negligible. Adakah betul ini? Untuk ideal gas tau. Ni untuk ideal gas. Ni betul lah. Kan kita memang untuk ideal gas dia mesti volume dia kita akan abaikan. D pun no intermolecular force, abaikan. Ya betul. Yang salah ini B lah, dan itulah jawapan yang kita pilih. The force of repulsive between molecule is proportional. Kita tak ambil lah ni sebab di dalam ideal gas kita nak beritahu no attractive, no repulsive forces kan. Jadi jawapan dia B. Satu ni B. A sample of helium gas occupy 100 cm3 at 28 degrees Celsius. At what temperature will its volume be double under constant pressure? Di dalam soalan objektif juga ada kiraan. Jangan ingat tak ada, nampak ni contoh soalan lah. Occupy 100 cm3 at 28 degrees Celsius. Lepas tu dia tanya temperature yang kita akan double. Okay. Constant. Jadi ini adalah hubungan antara volume dengan temperature. Ini adalah Charles Law. Jadi kita kena apply Charles Law. Kena apply yang ni lah. Okay. Tulis kat sini. Ni.
Nampak kita ada volume. Jadi apa hubungan dia? V dengan T kan? V1 over T1. Jangan silap formula. Macam ni lah. V1 over T1. Dan ingat kalau temperature dia mesti Kelvin. Sekarang ni kita nak double dia punya what temperature is volume dia double. Okay, volume yang ni kita nak pakai yang 100 katakan. T dia 28. Jangan lupa campur 273. Yang ni kita nak double jadi 200 lah. Ini adalah T2. Okey. Tekanlah calculator. Dan T2 itu kalau kita dapat 22 campur 273 dia dah memang Kelvin dah. Dia dah memang Kelvin dah. Okey, dapat jawapan. Jawapan dia apa? Seorang tolong bagi tahu. Cuba tekan calculator dia. Apakah jawapan nombor 2? Apa dia? Jawapan nombor 2. Halo. Okey, 602 Kelvin. Bagus. Nombor 3 pun tengok kiraan juga. A sample of gas collected over water at 50 degrees Celsius occupy a volume of 1 liter. The wet gas has a pressure of 0.98. When dry, the gas occupies 0.95 liter with pressure of 1 liter at 80 degrees Celsius. Calculate the pressure of water at 50. Wow. Okay. Best kan soalan ni? Okay. Jadi kalau dapat macam ni, kita tuliskan dulu maklumat-maklumat yang ada. Okay. Pertama, maklumat yang ada ialah a sample of gas collected over water. Wet gas has, okay. Jadi, dia punya pressure dia, dan pressure ini ialah P, gas apa dia beritahu ni? Dia tak beritahu gas apa. Okay, gas ini ialah gas basah lagi lah. Jadi saya tulis pressure wet. Dia basah tau. 0.98 ATM. Dan ini kita collect dia 50 degree Celsius 1 liter. Okay, 1 liter kita collect dekat situ. When dry, okay, kita keringkan dia. Macam mana nak keringkan dia? Jemur tengah panas kita keringkan dia. Bila dia kering, ni dia basah ni, basah. This wet. Okay, bila dia dry, dry. Okay. Dia akan occupy, dry tu dia tak beritahu lah, pressure dry dia tak beritahu kan. When dry, the gas occupies 0.95. Okay, ni dah jadi 0.95. Pressure dia 1. Tahu rupanya, ingatkan tak tahu ni. Pressure dia jadi 1. Pressure of 1 ATM. Tapi suhu dia 80 gitu. Dia memang dipanaskan lah. Okay. Kemudian dia tanya calculate the pressure of water. Okay. Sekarang ni PT yang ni P wet ni ialah P T lah sebenarnya. Ini adalah P gas lah kita kata. Campur dengan P water. Dia macam tu. Pada suhu ini 50. Pada 50. Yang ni pula dia dah dry. Maknanya this one lah. P gas yang ni. Ini saya namakan sebagai P gas. P dry ini ialah P gas. Tapi ada tapi kat sini. Ini suhu dia dah lain 80. Suhu dia dah lain 80. Volume dia dah lain 0.95. Makna dia deng. Makna dia kita ada kat sini
Pressure ni tak boleh pakai tau. Pressure ni tak boleh pakai. Kita akan pakai PG kat sini. This one. Kita ada temperature. Kita ada volume. Makna dia apa ni? P1, P, V dengan T. Kan? Kena guna yang ni lah. Kena guna ni lah ni. Sebab okay, kita akan guna yang ni. Kita akan gunakan ini sebab ada pressure, ada volume, ada semua-semua tu. Lepas tu ni masuk je lah. Ni tak ada macam tu macam mana? This one is wet. Okay, yang wet ini kejap fikir. Gunung 9 V pressure. Okay. Yang ni saya nak gunakan ini untuk yang belah sini. Yang ni yang belah sini. Okay. Sebenarnya P dia ni kita tak tahu. Kita tahu dan ini calculate the vapor pressure at 50 degrees Celsius. Calculate the vapor pressure. Okay. P gas partial pressure of gas. Yes. Saya kena tahu partial pressure of. Okay, yang ni yang kita nak cari. Dia punya persamaan ni macam ni lah. Sekarang kita nak cari yang ni. Okay. P gas ni adalah P1 lah. V dia adalah 1 liter. T dia adalah 50 plus 273. P sini 1 liter. Ni dia. 1 lah. V dia 0.95. Ini ialah 80 plus 273. Okay. Kalau kamu kira ni, nanti kamu akan dapat P1 ini ialah this one. P gas. Lepas tu nanti barulah kita boleh cari PH2O. Okay, cuba kira. Dapat P1 dulu. Saya pun baru nak kira ni. Nak cari kalkulator. Yeah. Lupa dah. Apa ni? Sekejap. 1. Okay. Ni 1. Komputer kompleks. Yalah. Okay. Jadi 0.95 Okay, kamu akan dapati P1 ini sama dengan 0.8692. Betul tak? Jadi PH2O, sekarang soalan tanya yang ni kan. P total dia ni 0.98, 0.98 tolak 0.8692. Dan jawapan dia ialah 0.118. P lah jawapan dia. Ada 1.8 lah. Okay, lebih kurang yang tu yang paling dekat pun. Yang lain jauh. Faham tak? Halo. Faham tak ni? Macam nak kira soalan kita ni? Okay. Nah, nampak tak? P wet. Sebab semua dalam pengiraan, kita tak akan ambil yang wet tau. Kita akan ambil yang dry. P wet tak pakai. Yang belah sini, yang saya buat belah kanan tu dia dry lah. 1 ATM 80. Okay. Kalau tak ada apa-apa,
Soalan nombor 4. Oh, semua kira-kira lah. Macam kira ni. A cylinder of capacity makna dia, tapi soalan yang libatkan ini, walaupun soalan objektif, kamu kena juga tahu kira-kira, jangan tak reti. A cylinder of capacity 4 dm cube contain 30 gram carbon dioxide, 80 gram oxygen, 5 1000 gram nitrogen at 28 degrees Celsius. Calculate the total pressure. Okay. Nak cari total pressure ni, kamu boleh cari satu-satu, lepas pakai PP energy. Tapi itu akan mengambil masa yang lama. Cara yang mudah ialah, ialah nak macam mana? Apa? Iaitu kamu cari mol, cari setiap satu mol, lepas tu cantum macam ni, guna formula ni, P equal to N total. Baru sudah bunyi baru. Bunyi apa? Siapa baru? Nak cakap apa? Ada nak cakap apa-apa kan ni? Orang bunyi? Tak ada apa? Okay. Ya, ada apa? Macam nak cakap sesuatu. Tak ada? Tak ada, sorry. Ya, Carmila, tak ada apa? Action after thing. Oh. Okay. Jadi, cara dia ialah pakai formula ni, PV ikutan nanti, yang nanti kalau kita cari N total, maka pressure pun akan jadi pressure total. Okay. Akan jadi pressure total. Volume dia sama, 40 dm cube. Kan? And then suhu 28 sama. Cara yang paling cepat ialah kamu cari mol semua, lepas tu kamu campur semua, masukkan dalam samaan, dan apabila kita apply PV ke NRT, itulah pressure total. Itu yang paling cepat. Cara panjang dia, setiap satu ni kamu kira dia punya pressure dia akan jadi partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of oxygen. Tu panjang lah. Buat cara ni. Okay. Ni pun agak panjang kan nak kira ni. Mula kamu kena cari mol CO2 gitu kan. 350 gram bagi dengan CO2 berapa? 44. Okay, dapat mol dia. Cari lagi mol oksigen 800 bagi dengan 32 kan. Dapat. Carilah semua-semua habis. Yang penting kamu cari N total dulu. Okay. Dah dapat, masukkan dalam ni. R pilihlah 008 206. Okay, sebab dia punya volume dia di dalam dm cube ataupun liter. Temperature memang tidak dapat lari dari melakukan kesilapan. Temperature tidak dapat lari daripada Kelvin. 28 campur dengan 273. Masukkan dalam, akan dapatlah jawapan. Okay, jawapan dia adalah B. Nanti boleh kira. Okay. Nombor 5. Nombor 5 soalan yang boleh dijawab dengan laju kalau dah hafal. A gas behave ideally at elevated temperature and low pressure. Yang ni kalau hafal dengan 0.5 saat dia boleh dapat jawab. Nombor 6, liquid. Which of the following statement is true about saturated vapor pressure of pure liquid? Jawapan dia adalah pukul 9 ni, kita laju sikit. Jawapan dia adalah D. The saturated vapor pressure of the liquid is independent of the volume of the vapor state. Okay, saturated vapor pressure of liquid, dia independent of volume, tahu tak? Jadi itulah jawapannya. Telegram lah. Saya sendiri berhad. Line U-Mobile. Nombor 7, the vapor pressure of the liquid in a closed container depend on temperature. Vapor pressure memang dia temperature. Volume of vapor dia tak bergantung. Amount of liquid pun tak bergantung. Viscosity pun dia tak bergantung.
Dia cuma bergantung pada temperature. The boiling point of water is defined as A, the temperature at which the vapor pressure of liquid to the external pressure. Inilah definition of boiling point, kan? Apa yang ni? The temperature at which its vapor pressure equal to the external pressure. Bukan eternal itu filem baru. Which of the following is true about liquid? Jawapan dia adalah vapor pressure of a liquid depends on its molecular size, iaitu C. Alright. Okay. Solid. Biar ni. Which of the following is an example of crystalline solid? Jawapan dia adalah cesium chloride. Crystalline solid kan? Sebab cesium chloride ialah ionic. Ionic bond. Dia memang crystalline solid lah. Rubber, plastik, polymer itu semua adalah amorphous. And then solid are incompressible. Pasal apa kita tak boleh nak compress solid ni? Because the particle are close packed in fixed position. Dia dah rapat dah, tak boleh buat apa dah. Fixed position kita memang dah tak boleh nak compress dah. Yang boleh compress apa? Gas saja yang boleh kan. Malah liquid pun dia kita boleh kata incompressible jugalah. Tak boleh nak compress juga. Yang boleh compress cuma gas. Sebab tu kita ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik ialah melibatkan liquid. Hidrolik kan. Apa jengkaut pakai sistem hidrolik. Diamond cannot conduct electricity because jawapan dia adalah C. All of its valence electron are used in forming covalent bond. Untuk adanya arus elektrik, kita memerlukan mobile phone. Bukan mobile phone, mobile electron. Kita memerlukan mobile electron. Elektron yang boleh bergerak. Sebagai contoh dalam metal. Metal kan dia ada mobile electron. Kalau kamu masih ingat model of metallic bond, dia adalah delocalized valence electron, kan, attraction between positively charged of metal with its delocalized valence electron. Elektron itu dia bebas boleh bergerak. Bila dia bergerak, kalau dia bergerak ke sini, arus ke sini, dia terbalik kan, arah gerakan elektron dengan arah arus. Dia mesti ada mobile. Kalau kamu perlu ada mobile phone, tak boleh hidup. Tapi untuk ada arus, dia perlu ada mobile elektron. Okay. Tetapi dalam diamond, semua valence elektron tu dah digunakan. Dia tetrahedral, bentuk dia tetrahedral, dan kesemua tu digunakan untuk membentuk covalent bond. That's why diamond cannot conduct electricity. Berbeza dengan dia punya kembang dah. Dia ada kembang dah. Kembang bagi diamond ialah graphite. Graphite pun carbon juga. Tetapi graphite dia boleh conduct electricity. Sebab dia ada mobile electron. 13. The following statement are true about graphite. Baru sebut graphite sudah muncul. Except yang it exists as a giant covalent molecule. Yes, dia adalah giant covalent molecule. Carbon atom are arranged in hexagonal ring. Dia ada hexagonal ring, dia susun. Lepas tu dia ada layer, and between layer tu dia ada van der Waals forces. Itu adalah graphite lah. And then the layer in graphite, baru sebut, the layer in graphite are held together by a van der Waals forces. Dia ada layer. Between layer dia ada van der Waals forces. Betul. Dan yang salah ialah it has a very low melting point. Melting point dia pun tinggi. Dia setaraf dengan diamond, lagi tinggi lah. Okay. Jadi 14. Nak biar ni. Based on the phase diagram of pure substance X, choose the correct statement.
Jawapan dia ialah D. The melting point and boiling point increase with the increase in pressure. Okay. 15. Pick the correct statement. Water boil at 100 degrees Celsius any pressure. Salah. Mana betul kan? Okay, number 2. Sebab water boil at 100 degrees Celsius tu pada 1 atm saja, at 1 atm. Sebab tu kalau kamu naik ke Gunung Kinabalu, kamu masak air kat atas tu, dia tidak akan mendidih pada 100 degrees Celsius. Dia akan mendidih pada suhu yang lebih rendah pada 100 degrees Celsius. Sebab tu kita tengok iklan dalam TV kan, orang yang naik Gunung Everest. Dia masak air panas-panas dia boleh minum selama tengok menggelegak kan. Cuba ambil termometer tengok air mendidih dia, dentah 50 degree Celsius je. Kan? Kerana pressure kat atas tu tak sama. Dia rendah. Bila rendah, air tu boleh mendidih mencapai atmospheric pressure yang lebih rendah. That means dia akan boil pada suhu yang lebih rendah. Macam tu. Jadi jawapan dia adalah 2 dan 3. The vapor pressure of water decreases with decrease in temperature. Okay, itu betul. The melting point of ice decreases with increasing in pressure. Ini kita kena tengok dia punya phase diagram. Nanti kamu boleh tengok saya punya video nanti saya akan bagi. Which of the following is an example of giant covalent crystal? Jawapan dia adalah diamond dengan silicate sajalah. Yang white phosphorus tak. Yang giant covalent structure diamond dengan silika saja yang kita belajar. 17. 5 ml of volatile liquid is placed in a closed test tube at room temperature. Which of the following could happen? Okay. Dia volatile lah. Dia senang meruap. Lepas tu kita buka dia room temperature. What happen? Some of the liquid will vaporize finally. Betul lah. Dia akan vaporize kan. Sebab evaporation berlaku pada sebarang suhu. Pada semua suhu dia boleh evaporate. Cuma lambat ataupun cepat. The vapor pressure increases and become constant. Yes. Vapor pressure dia akan increase. Atau nanti bila dia mencapai equilibrium dia akan constant lah. All the liquid disappear after some time. Yes. Kalau kita biarkan dia sampai 10 hari 10 malam kan. Kita tengok habis air liquid tersebut. Dengan tidak perlu ada orang meminum air tersebut pun dia boleh habis. Sebab dia akan evaporate. 18. Pick the correct pair about interparticle forces with type of crystalline solid. Metallic crystal dengan metallic bond. Betul tak? Yes. Betul. Dia interparticular dalam metallic bond. Dia bentuk dalam metallic crystal. Giant covalent crystal dengan van der Waals. Tak. Bukan dia. Giant covalent crystal. Kalau giant covalent crystal ini, sudah tentu ionic bond lah. Ionic bond yang betul dia. Ionic crystal dengan covalent bond. Tak juga. Dia kalau ionic crystal dia mesti ionic crystal pun dia giant covalent crystal. Dia giant lah. Giant ionic bond. Okey, jawapan dia satu saja. Okey, habis. Okey, Beda. Jadi minggu depan saya akan sambung chemical equilibrium yang kamu punya kelas tutorial kamu amali kamu itu sampai mana itu? Dah cover sampai mana? Sampai mana? Saya akan sambung daripada situ lah. Sampai mana hari tu? Ingat tak? Kau tak ingat? Halo? Sampai mana? Nombor? Tutorial 6 sampai mana? Nombor apa? Nombor apa? Tak dengar? Tulis nanti. Tulis. Jadi saya akan sambung dan saya juga cuba habiskan lah. Lepas tu nanti kita boleh masuk bab 7 iaitu bab yang terakhir lah. Dah kamu dah nak exam tak lama lagi. Okay. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Tak lagi. Saya akan bagi video untuk face diagram. Boleh tengok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.